Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم رب يسر ولا تعسر رب التمم بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدبا يقربونا إليه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan terutamanya dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kita dan mengekalkan kita atas dua nikmat ini sampai kita pejam mata nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun kita bermula sedikit lewat pada malam ini, saya mohon maaf banyak-banyak kerana terdapat beberapa masalah yang tak dapat dielakkan tadi. Jadi mudah-mudahan segala yang Tuhan buat kat kita, baik dan buruk dia, ada hikmah di sana. Ada hikmah di sana, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita dalam masih lagi dalam kitab pengajian Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekarang ni telah sampai kepada ceraian ataupun bahagian yang ke muka surat dia 169 kalau hak buku Rumi, yang tajuk dia tugas kedua bagi seorang yang mencari sahabat tu, pasal daripada adab dengan seluruh manusia. Adab dengan seluruh manusia. Ceraian pertama kita dah baca dah. Ni kita masuk tugas yang kedua. Tugas yang kedua ialah apa dia? Cara-cara menunaikan hak-hak dalam persahabatan. Ini tuan-tuan dan puan-puan, Islam ni betapa cantik dan elok dia. Dia ajak kepada kita bina bukan sekadar negara, bukan sekadar undang-undang, bina persahabatan dan silaturrahim. Hak tu yang kadang-kadang kita zaman lah ni tuan-tuan, hilang benda tu. Hilang benda ni. Hilang persahabatan, hilang kasih sayang, hilang cinta, hilang silaturahim. Kadang-kadang dengan sebab yang remeh-temeh saja. Sebab itu Islam tetapkan undang-undang, adab-adab yang perlu kita patuhi. Kita tengok zaman lah ni lah. Kita baca lagi kitab lagi. Saya baru kita masuk dalam kitab. Kita tengok zaman lah ni. Pasal vaksin bergaduh habis adik-beradik. Tu ya. Ada hak nak vaksin, ada hak tak mau vaksin. Kan? Hak tak mau vaksin tu dia ambil mai video orang putih ni cakap, orang putih ni cakap. Dia tak kenal pun orang putih hak dia forward video tu. Bila kita tanya dia kenal ke orang putih tu. Yang hang percaya kat dia pasal apa? Oh ini orang putih takkan dia nak mohong. Orang putih takkan nak mohong. Orang putih mana tak mohong tuan-tuan? Orang putih mana tak mohong? Tuan-tuan tengok bahasa Inggeris, dia eja lain, dia sebut lain. Tu pun dah nampak mohong lah. Dok percaya habis meter. Percaya sama taraf dengan Quran. Akhirnya bergaduh adik-beradik. Pasal apa? Pasal tak mau vaksin, pasal nak vaksin, masing-masing tu berkeluar hujah masing-masing. Tak ada adab terus. Terus tak ada adab terus. Hilang, hancur kasih sayang. Kadang bukan adik-beradik saja, persahabatan dengan kawan-kawan jadi berkelai. Atas asbab politik lah,
Atas sebab tak mau vaksin lah. Atas ni yang terbaru duk jadi ni apa dah? Ni Maulidur Rasul kan. Ni bulan apa? Bulan Rabiul Awal kita sambut Maulidur Rasul. Kan? Oh ada mai puak tak mau sambut Maulidur Rasul. Habis berkelahi adik. Kawan-kawan baik. Kawan ni asal baik main guli lu kecil-kecil. Main besar kerana satu isu tak boleh nak berpakat. Akhirnya hilang hak ni. Sedangkan kalau kita baca dalam sirah, kita baca dalam sirah kemarin saya baca di Masjid Batu Maung, sirah yang dikarang oleh Dr. Ramadan Al-Buti, kitab dia Fiqhus Sirah, dalam fasal dia yang keempat, dia kata apa? Nabi ni mula-mula sampai di Madinah apa dia buat? Nombor satu, Nabi bina masjid. Nabi tak buat benda lain. Dia buat masjid dulu. Dia tak buat undang-undang hudud dulu ke? Dia tak buat piagam Madinah dulu ke? Dia nombor satu, dia buat masjid dulu. Selepas dia buat masjid, dia buat apa? Ta'akha bainal muhajirin wal ansar. Dia menjalinkan silaturahim di antara muhajirin dengan ansar. Nombor dua Nabi buat, bukan buat undang-undang lagi, tak buat lagi perlembagaan piagam Madinah, tak buat lagi. Nombor dua silaturahim. Sebab tu penting dua benda ni mula-mula sekali. Yang ketiga Dr. Ramadan kata baru Nabi buat wasiqah. Wasiqah ni apa? Perjanjian ataupun kita panggil ni sebagai piagam Madinah, perlembagaan pertama negara Islam pada masa itu. Dia main nombor tiga. No. Sebab tu ni yang paling penting sebenarnya. Yang ni dia dekat dengan sini. Dia dekat dengan hati tuan-tuan. Persahabatan, percintaan, dia dekat sini. Sebab tu kalau dalam isu Maulidur Rasul, ni pasal cerita pasal hati lah no. Cerita pasal hati no. Hati ni dia terbit apa di hati ni? Cinta. Dia terbit perasaan cinta. Betul? Hati cinta mai kat mana? Mai kat hati kan? Cinta dia mai kat hati. Jadi bila kita ni ada kawan, ada persahabatan, kita akan cinta kat sahabat kita. Walau bagaimana dia jahat pun, walau bagaimana dia tak betul pun, kita akan cuba bantu kerana kita kenal dia, kita sahabat dengan dia. Yang ni yang Nabi nak wujudkan ni. Sebab tu dalam isu Maulidur Rasul pun sebenarnya tak perlukan hujah. Boleh tak boleh sambut Maulidur Rasul, tak perlu hujah sebenarnya. Dia perlukan cinta saja. Kalau hang cinta kat Nabi, hang akan buat apa saja sambutan dalam apa jua bentuk. Nak sambut kelahiran Nabi SAW. Nabi sambut tak kelahiran dia? Nabi sambut tak? Nabi sambut tak? Nabi tak sambut, abang kita kata. Abang kita hangguk, kita sambut. Yang mana betul? Sudah kita ni. Kelai pula di surau di masjid ni malam ni. Secara umumnya kita boleh kata Nabi tak sambut. Tapi secara kalau kita fahami hadis Nabi SAW, Nabi biasa sebut tau. Dia kata apa? Dia kata aku berpuasa pada hari Isnin. Antara sebab aku puasa pada hari Isnin ialah hari Isnin adalah hari kelahiranku. Betul tak? Jadi Nabi sambut tak sambut? Nabi sambut dengan berpuasa. Nabi memperingati hari kelahiran dia dengan berpuasa. Itu beza orang kita. Kita sambut kelahiran dengan makan. Nabi sambut kelahiran dengan tak makan. Itu beza dia. Jadi boleh kita sambut Nabi ni. Kalau kita nak menerbitkan perasaan cinta kita kepada Nabi, kita kena buat. Sambut dengan apa pun. Saya nak sambut Maulid bulan ni dengan apa? Saya selawat. Saya nak selawat kat Nabi banyak-banyak dalam bulan ni. Bagus ya. Buat lah. Buat ibadat lagi banyak kan. Itu bagus, buat. Jangan nak buat hal pelik-pelik, sudah lah. Pergi ambil kek birthday tu, susun lah ni tahun hijrah ke bawah 1440 berapa? Lupa dah, 43. 43. Bubuh lilin 1443. Tu susun. Tiup pun tu. Habis nyawa nak tutup 1000 lilin. Mampus. Jangan buat bid'ah lagu tu sudah. No.
Sambut dengan selawat kat Nabi itu bagus. Sambutlah dengan benda-benda yang berkaitan dengan syarak yang boleh kita dapat pahala banyak. Selawat bagi banyak-banyak kerana Nabi SAW, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, baik tuan-tuan, baru kita masuk tentang adab-adab bersahabatan ataupun hak-hak persahabatan. Apa hak yang kita perlu tunaikan bila kita bersahabat? Kalau kita ada sayang kat kawan kita, dia ada beza, kawan, sahabat ada beza. Kawan ni kita jumpa tepi jalan, simang-simang kenal lagu tu kan. Sahabat dia ni bersama dengan kita. Susah senang dia bersama dengan kita. Tu sahabat. Carilah tuan-tuan, bagi tuan-tuan ada sahabat. Jangan hidup duk seorang-seorang atas muka bumi ni. Tak ada. Nabi pun ada sahabat, tuan-tuan. Nabi pun ada sahabat. Tambahlah lagi kita. Bahkan kadang-kadang kita jumpa sahabat yang lebih rapat daripada saudara kandung kita, betul tak? Dia seakan-akan macam saudara kandung, bahkan lebih lagi sayang kita daripada saudara kandung kita. Memang ada lagu tu. Sebab apa? Nabi dah tunjukkan kan betapa Sayyidina Abu Bakar mencintai Rasulullah SAW, betapa Sayyidina Umar mencintai Rasulullah SAW, betapa Sayyidina Uthman mencintai Rasulullah SAW, dan betapa Rasulullah SAW mencintai mereka-mereka itu, Sayyidina Ali dan sebagainya. Nabi sangat sayang kat mereka, kan? Betul tak? Itu telah menunjukkan kepada kita bahawasanya terkadang-kadang persahabatan itu lebih kita cintai daripada saudara kandung kita sendiri, tuan-tuan. Baik, sebab tu bila kita ada perasaan cinta, kita tunai hak dia. Yang pertama, mengenali hak persahabatan. Nombor satu, kena tahu hak dia. Nombor satu apa dia? Apabila telah terjalin persahabatan. Dapat Surat 169. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak itu. Jadi kena jaga adab-adab dia dan kena jaga hak-hak dia. Apa dia? Yang antara dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawain, perumpamaan antara dua orang bersaudara, masalul yadain, ialah perumpamaan dua belah tangan, taghsilu ihdahumal ukhra, di mana yang satu membasuh yang lain. Nampak tu? Nabi bagi misal yang cukup mudah dan mudah kita faham. Dua tangan ni membasuh antara satu sama lain. Maknanya saling bantu-membantu satu. Yang kedua, saling nasihat menasihati, bersih membersih. Tu sahabat. Dia akan jaga kita di dunia dan juga di akhirat. Dia akan pelihara kita. Kalau kita buat benda yang menyebabkan kemurkaan Allah, dia dah orang pertama akan tolong nasihat kita, selamatkan kita daripada neraka. Kalau esok kita mati pun, kita duduk dalam di alam barzakh, wal'iyazubillah, minta simpanglah, kita dimasukkan ke dalam neraka, dia ni sahabat akan cari kita. Dan ada Nabi cerita dalam hadis, ada cerita pasal sahabat, dia akan cari sahabat dia dalam neraka. Nampak? Sebab tu selalu pesan kalau kita ada sahabat, selalu pesankan sahabat kita, kalau aku hantar jumpa kat aku di akhirat esok, kan, tolonglah syafaat aku untuk masuk syurga. Lagu tu kita kena pesan kalau kita ada sahabat, cari. Bagi ada sahabat yang cukup rapat dengan kita. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan. Ini cerita lain. Bagaimana Nabi hargai sahabat dia. Ni cerita bagaimana Nabi ni, seorang Nabi, tuan-tuan, yang mulia, yang tinggi, kekasih Tuhan, tuan-tuan, betapa dia hargai sahabat dia. Macam ni dalam cerita. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan, lalu baginda beliau mengambil dua bilah kayu miswak, kayu sugi, gosok gigi itu, yang satu bengkok dan satu lagi lurus, dan adalah bersama Rasulullah SAW pada ketika itu beberapa orang sahabatnya. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah satu sahabatnya kayu miswak yang lurus, dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan sendiri. Maka sahabat itu lalu bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus itu lebih daripada aku. Tengok baginda Nabi tu, dia ambil hak elok, dia bagi ke sahabat dia, hak tak elok dia pakai kat dia. Ini adab dengan sahabat tu, hebat. Masa saya duduk di Syria,
Tak apa, kita berhabis dulu hari ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'uhu." Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat, walaupun hanya satu second kita sahabat dengan orang lain, kecuali dia akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang hak dia berkawan dengan orang tu. Apakah ia telah tunai hak Allah ataupun tidak? Maknanya kalau kita tunai hak sahabat tu, kita jaga dia, kita bagi benda yang terbaik untuk dia, itu kita dah tunai hak yang Allah minta kat kita suruh tunai kat dia. Tu Nabi kata. Bukan calang-calang tuan-tuan. Persahabatan ni bukan calang-calang. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut 7 golongan yang Allah lindung bawah arasy tu, antara dia siapa? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki ataupun perempuan lah, kan? Bukan laki dan perempuan sama perempuan dan kawan, kan? 2 laki-laki yang saling cinta mencintai kerana Allah, tahabba fillah ijtama'a alaihi, berkumpul kerana Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah kerana Allah. Allah amat hargai persahabatan yang kita kata rapat, karib, sahabat rakan karib ni. Allah hargai tuan-tuan. Bukan Nabi saja tunjuk contoh, bahkan Allah sendiri hargai, letak mereka di bawah payung VIP di padang mahsyar kelak. Sebab tu tuan-tuan, bukan calang-calang lah. Bila kita bersahabat ni bukan calang-calang sebenarnya. Bukan amalan lekeh-lekeh, no? Bukan amalan main-main. Ni Nabi sebut, ni Allah sebut. Allah bagi jaminan di hari kiamat nanti. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, ma ashaba ithnani qattu illa kana ahabbuhuma ila Allah Ta'ala arfaqahuma bisahibihi. Artinya, tidak bersahabat 2 orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah adalah orang yang lemah lembut dengan sahabatnya. Dalam 2 orang hak duk kawan tu, siapa yang paling baik dengan kawan dia, yang paling lemah lembut dengan kawan dia, yang paling layan baik dengan kawan dia, itu Allah sayang lebih daripada yang lain. Dia bunyi dah, boleh lajak sikit ke no? Sikit lagi. Saya teringat kisah masa saya ada di Syria. Saya suka cerita pasal orang Syria ni tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi bagi jaminan. Ada satu hadis sebut, Ahlus Syam, penduduk Syria, penduduk Damaskus, sautullahu fi ardihi, tali Allah di buminya. Dalam satu hadis yang lain disebut, kalau rosak penduduk Syam ni, rosak satu dunia. Pasal apa Nabi sebut tu? Pasal mereka ni antara orang yang terbaik di dunia. Pasal apa saya kata tu? Pasal saya jumpa kat situ. Saya jumpa di sana macam tu mereka. Satu hari musim sejuk tuan-tuan, ada sahabat ni mai rumah kami. Dia pakai jaket baju sejuk. Orang Arab dia ni, cukup baik. Nama dia tak silap saya, Qutaibah. Lupa lah nama dia. Dia mai dengan sahabat saya lah, kawan saya ni yang baik dengan dia, sahabat baik dengan dia. Jadi ajak dia mai rumah, dia pun mai rumah, mai duduk lepak, sembang-sembang. Biasalah budak-budak student kan. Macam kita di sini lah. Tapi orang Arab ni baik. Dia pakai baju segak tuan-tuan. Baju sejuk dia tu memang segak, memang lawa baju tu. Dia masuk rumah, gantung baju dalam rumah, kami duk tengok baju dia. Wih, baju hang ni lawa sungguh lah. Duk puji situ, nak balik pun duk puji, duk sembang-sembang sini. Wih, baju hang beli kat mana lah? Cakap Arab lah. Bukan cakap hang aku lagu ni. Mampus dia tak faham. Kami cakap Arab dengan dia lah. Lepas tu kan, dia kata, tak apa, dia kata, hampa ambil baju ni. Dia ambil, bagi kat kami. Dia kata, hai Qutaibah, hang nak balik sekejap nak pakai apa? Sejuk kat luar. Kat luar tu suhu dia tak silap masa tu negatif 10 kot. Sejuk. Cakap keluar asap ni. Kalau hang bagi kat kami baju ni, hang nak balik pakai baju apa? Tak dah, dia kata. Hang nampak gaya macam suka kat baju aku bagi kat hang lah. Oh, tu dia betul tu. Dia bagi kat kawan saya hak baik dengan dia tu lah.
Kami duduk sembang masa tu. Dia kata, tak apa, aku bagi. Aku ada lagi baju, dia kata. Dia pakai 3 lapis. Luar tu baju tangan panjang, tu dalam tu ada baju lagi. Lepas tu baru dia pakai jaket tu kat luar. Rasa nak keluar segi pakai lah. Sejuk tuan-tuan. Keluar asap cakap ni sejuk lah. Tapi dia sanggup bagi. Kami kata doa-doa, kami bukan nak minta ke hang baju ni. Kami semua tengok segok baju ni. Doa-doa dia kata, aku memang nak bagi ke hangpa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hebat dah tuan-tuan. Dia sampai ke sudah, dia tak mau ambil dah baju tu, dia bagi terus. Kita kalau benda kita sayang tuan-tuan, tobatlah kalau nak bagi pun hati duduk rasa rugi bagi. No. Depa dak, orang Syria dak. Sebab apa? Dia beriman dengan firman Allah, lan tanadul birra, kamu tak akan capai puncak kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menafkahkan, memberikan benda yang paling kamu cintai. Itu yang kadang-kadang kita ni lemah sikit tu. Tu nak bayar sikit. Ada orang kita yang bagus, betapa tu ada, bukan tak ada. Kawan saya buat masjid di Sungai Petani kan. Ya, dia iklan tu wakaf masjid tu, masya-Allah tabarakallah. Ada orang tua yang bagi rantai gelang dia. Rantai emas, gelang emas pun ada, bagi kat masjid. Benda dia sayang tak? Dia sayang lah. Dia tak mau pakai di dunia. Dia nak pakai di akhirat. Dia bagi rantai dia tu untuk dia pakai di akhirat. Masya-Allah, ada di Malaysia pun ada, tabarakallah, masya-Allah tabarakallah. Begitulah tuan-tuan, betapa contohnya yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita tentang sifat-sifat seorang sahabat yang kita perlu tunaikan hak-hak mereka itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui sikit banyak ni, ini yang pertama ini yang pertama, hak-hak sahabat tu, maka perlulah kita sama-sama mengingatkan diri kita, sama-sama saya lah, mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, kita sama-sama menghargai sahabat di sekeliling kita, menganggap perhubungan kita di antara sahabat-sahabat itu, kita tidak anggap benda yang remeh, bahkan dia tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia dikategori sebagai amalan baik di antara amalan-amalan yang terbaik yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi SAW, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, seperti mana yang Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-21, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kamu mencintai Allah, ikutlah aku, iaitu ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kamu akan diampuni oleh Allah dan akan diampunkan dosa-dosa Allah. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah dan dia akan diampunkan dosa-dosa kamu. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengikut jejak langkah Nabi SAW ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan cintanya kepada kita dan kurniakan keampunannya kepada kita. Sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.